Okey, kita bertemu sekali lagi dalam perlumbaan Toyota Gazoo Racing Festival, pusingan yang ketiga Racing Festival di Medini Iskandar Puteri Johor Darul Takzim, dan kita akan menyaksikan perlumbaan pertama hari ini, iaitu perlumbaan bagi kelas sporting. Dan bersama saya di sebelah ini Abang handsome sebelah saya, Syafiq Ali dari pasukan M7. Dan Syafiq, sebelum kita saksikan perlumbaan, bagaimana tadi Syafiq punya qualifying? Okey tak okey, rasa macam mana? Qualifying tadi saya akan start nombor 2. Okey. Daripada awal qualifying, saya rasa first 5 lap tu saya agak ketinggalan di belakang. Saya rasa di kedudukan yang ke-8 ke 9. And then lagi banyak lap sejalan, kereta lagi laju, so saya teruskan jalan banyak 18 lap saya rasa. Baru saya dapat first time saya untuk berada di tempat kedua. Petang nampak Syafiq pun mula-mula di belakang satu masa tu, catatan masa di belakang Tengku Jan, kemudian dapat lepas Tengku Jan. Tapi kalau tengok William Ho punya catatan masa ni jauh sikit daripada Syafiq, hampir setengah saat. Sebab semalam time untuk 3 kereta depan ni adalah agak sama. Jadi hari ni pace dia agak laju, so saya macam agak terkejut jugalah macam mana dia dapatkan time yang agak jauh, 0.6 saat daripada saya. Tu. So mungkin satu lap je saya rasa dia dapat time tu. Okey. Baiklah, saya bersama dengan Syafiq akan bersama anda untuk kita menyaksikan perlumbaan yang pertama ini. Ini adalah perlumbaan yang pertama, Race 1, di mana bagi sporting kelas, perlumbaan yang akan dimulakan sebentar lagi, mereka diberikan 22 pusingan ataupun 30 minit, mana yang sampai terlebih dahulu untuk menamatkan perlumbaan. Kita akan melihat satu formation lap, sighting lap untuk kesemua pelumba sebelum mereka kembali semula di kedudukan grid permulaan perlumbaan. Syafiq, ketika begini di sighting lap ni, apa yang pelumba lakukan sewaktu ini? Apa yang dalam fikiran? Selalunya kita akan lebih fokus untuk start kita, sebab kita akan buat standing start, bukan rolling start. So strategi masing-masing macam mana untuk pastikan tayar tak wheel spin ke, Betul. macam mana nak potong kereta depan ataupun nak kekalkan kedudukan. So itu saya rasa yang dia akan fikirkan, dan juga memanaskan tayar. Kedudukan grid permulaan perlumbaan tadi, Brandon Paul petak pertama, Clement Yeoh petak kedua, Wong Ching Eng petak ketiga, keempat Brandon Lim. Di petak yang ke-5, Dato' Ken Fu. Petak yang ke-6, Teo Kailin. Petak yang ke-7, Tam Wei Lan. Petak yang ke-8, Kenneth Ko. Petak yang ke-9, Patrick Su. 10, Tan Chiu Chong. Di petak yang ke-11, A. Shan Mugunadan. Petak yang ke-12, Go Eng Peng. 13, Lim San Fo. 14, Eng Hong Leong. 15, Azim Ekwan Adnan. 16, Tan Seng Lok. Kedudukan grid perlumbaan yang ada pada saya, dan sekarang 17 adalah Go Kian Sin yang berada di petak yang ke-17. Dia exclude daripada sesi kelayakan tadi. Bagaimana dengan Grand Lita? Lita ni kita tak cerita lagi hari ini. Lita, saya dapat satu pusingan, tapi dalam kereta safety car tadi, lihat di mana untuk memintas yang paling baik di sini. Saya rasa spot untuk memintas yang paling baik adalah ada 2 tempat yang saya rasa boleh. Di corner yang pertama, dengan yang hairpin. Yang di corner yang ke-5 kalau tak silap saya. Yang ini adalah yang ke-5. Ya, ini adalah. Dan untuk di situ boleh untuk kalau jika pelumba di hadapan melakukan kesilapan untuk masuk dari bahagian dalam, maksudnya. Betul. Sebabnya kalau orang tidak melakukan kesilapan, saya rasa amat mustahil untuk potong lah, sebab track ni memang all the way laju. So kita kena tengok macam mana lah, kena pandai-pandai cari tempat. Begitu kebanyakan pelumba yang sekarang kita akan saksikan, mereka berlumba di litar yang besar, tapi di litar yang kecil, dan kita akan lihat bagaimana pencapaian pelumba ini. Dan perlumbaan yang pusingan yang ketiga, perlumbaan yang ke-5 kalau dikirakan, selepas 2 perlumbaan di Batu Kawan, 2 perlumbaan di Maet, mereka akan mulakan sekarang ini. 17 pelumba yang berada di litar akan kembali pada kedudukan grid masing-masing. 22 pusingan, 30 minit masa diberikan untuk perlumbaan bagi sporting class. Dan bersedia di hadapan Brandon Paul, Clement Yeoh, 2 pelumba di barisan utama perlumbaan. Nantikan lampu yang akan dinyalakan untuk semua pelumba bersedia bagi mulakan perlumbaan. Perlumbaan telah pun bermula dari hadapan
Kita lihat Brandon Paul bermula dengan agak baik menutup ruang Clement Yeo menuju ke selekoh yang pertama. Selekoh pertama sangat penting untuk pelumba. Siapa yang keluar sebentar dari bahagian dalam. Kita yang penting cuba masuk untuk tapi diimpit kembali oleh Brandon Paul yang sudah pelanggaran berlaku di hadapan. 2-3 kita di hadapan. Nombor 13 Tan Wilan yang cuba untuk masuk di bahagian dalam tadi untuk menghalang Brandon Paul dan dia kini yang kita lihat telah pun melalui kemalangan. Kembali di hadapan Brandon Paul nombor 22 dengan nombor 8 Clement Yeo di tempat yang tetapi kerosakan pada kereta Clement Yeo. Jadi bagaimana Syafiq lihat pada permulaan perlumbaan tadi? Saya rasa kereta nombor 13 iaitu Tam Wei Han berada di ruang dalam dan cuba memintas tapi mungkin dia tak sempat nak break dan tersentuh kereta depan. Red flag sekarang ini dihentikan kerana saya percaya kereta Tam Wei Han yang berhenti di Lita. Dari awal tadi di permulaan Syafiq kita lihat bagaimana Brandon Paul bermula agak baik tapi selepas itu dari bahagian dalam Tam Wei Han yang membecut laju untuk mendapatkan ruang di bahagian dalam tapi mungkin ruang terlalu kecil untuk pelumba itu masuk. Ya, mereka melakukan kontak di first corner. Saya rasa dia tak sempat break dan tersentuh ke depan dan menyebabkan kemalangan. Saya rasa dia cuba juga masuk walaupun pada kedudukan ruang yang tidak begitu besar tapi ini sebagian dalam perlumbaan. Pelumba akan mencari ruang gap untuk masuk dan kerosakan kereta nombor 8 juga Clement Yeo yang mana sekarang ini perlumbaan tadi kalau yellow flag atau red flag sekarang? Red flag ya? Dibentikan ya, red flag sekarang ini jadi mereka akan kembali semula pada kedudukan grid untuk mereka mulakan semula perlumbaan dan menunggu arahan untuk mulakan kembali perlumbaan. Jadi permulaan perlumbaan memang penting ruang sebegini. Saya rasa kena Syafiq katakan tadi berada di hadapan sangat penting kerana untuk memintas susah nak potong jadi kena duduk di bahagian hadapan. Bagaimana pandangan? Boleh dikatakan begitu tapi yang berada di depan juga haruslah tengok side mirror, tengok kereta belakang yang membuat overtaking macam tadi tu untuk berhati-hati supaya tidak dilanggar. Jadi satu perlumbaan memang susah nak cakap. Ini adalah sebahagian daripada perlumbaan dan mungkin tadi permulaan yang agak baik dari Brandon Paul yang meluncur laju. Ini kita lihat Syafiq bagaimana Syafiq bagi pandangan sikit apa yang berlaku ni. Kereta 13 masuk dari dalam dan ditutup oleh kereta Brandon Paul, saya rasa nombor 22. Ya. Tapi berlaku kontak di situ sebelum menghalang jalan dan menyebabkan beberapa kemalangan di belakang juga. Ya, kalau kita lihat tadi kereta nombor 13 itu Tam Wei Han yang cuba untuk masuk dan dia lepas itu gagal untuk mengawal keretanya dan terus babas ke tepi. Dan ketika ini petugas akan cuba secepat mungkin untuk membaiki kereta masing-masing sebelum mereka mulakan kembali perlumbaan. Mereka bersedia sekarang untuk kembali meneruskan perlumbaan. Perlumbaan akan dimulakan dengan 20 pusingan sahaja selepas ini untuk semua pelumba. Dan di mana tadi pelanggaran yang mana kita saksikan nombor 13 Tam Wei Han dari pasukan tim Nano Plus yang mengalami kemalangan tadi bersama dengan pelumba nombor 22 Brandon Paul sewaktu di awal perlumbaan, tapi selepas itu apa yang berlaku Brandon kembali untuk mendapatkan tempat di hadapan
dia kembali berada di hadapan. Ini apa yang berlaku sekali lagi kita saksikan, dan tapi penjutan yang cantik dilakukan oleh Tamihan menuju ke selekor pertama, tapi dia cuba untuk mendapatkan kelebihan berada di bahagian dalam ketika di selekor. Itu yang akan cuba dicari oleh setiap pelumba, gap untuk masuk di bahagian dalam ketika di selekor untuk mendapatkan kelebihan untuk dia masuk. Tapi apa yang berlaku tadi ialah kita lihat bagaimana ketika itu Brandon Paul telah pun kembali berada di hadapan dan dia berada pada racing line untuk masuk di selekor yang pertama tadi, yang membolehkan untuk Brandon Paul masuk. Bagaimanapun perlumbaan diteruskan, akan dimulakan kembali nanti, dan tiada sebarang arahan diterima, bermakna mereka semua akan mulakan perlumbaan. Hanya 20 pusingan sahaja baki perlumbaan yang akan berlangsung sebentar lagi, sementara petugas sedang membaki kereta masing-masing. Di awal perlumbaan kita belum pun sampai satu pusingan lagi dalam perlumbaan sporting class ini, dan kemalangan yang menyebabkan perlumbaan terhenti. Ini sebahagian daripada perlumbaan, dan sangat penting dalam perlumbaan sebegini untuk mendapatkan ruang berapa dia di hadapan, memintas agak sukar di litar ini. Cuma kalau kita perhatikan di selekor yang pertama itu ada peluang selekor yang kelima, kerana ketika itu adalah selekor U yang membolehkan pelumba akan dapat dari bahagian dalam untuk masuk. Kembali mereka akan bersedia untuk perlumbaan. Okey, kita akan saksikan juga ini perlumbaan yang pertama pada hari ini, dan selepas itu kita akan saksikan kelas promosional, dan akhir sekali adalah perlumbaan utama iaitu Super Sporting yang akan kita saksikan di sebelah petang nanti. Ini perlumbaan yang pertama untuk hujung minggu perlumbaan ini, perlumbaan pertama untuk hari ini, dan pada kedudukan grid 13 kereta dekat kereta nombor 66. Itu kereta nombor 66, iaitu Lim San 4 berada di, kalau berdasarkan pada petak perlumbaan untuk perlumbaan ini, kereta nombor 66, petak yang ke-13. Kereta Brandon Paul masih lagi berada di hadapan. Di sebelahnya kereta nombor 8 Clement Yeo. Mereka kembali pada kedudukan grid asal, grid awal. Jika berlaku suatu sebegini dalam perlumbaan, jika perlumbaan dihentikan, kembali pada grid akan berdasarkan kedudukan pelumba sewaktu satu pusingan sebelum. Tapi ini baru di awal perlumbaan, tidak pun sampai satu pusingan lagi telah pun dihentikan, bermakna mereka kembali pada kedudukan grid mereka masing-masing seperti di awal perlumbaan tadi, di mana dalam perlumbaan di petak yang pertama Brandon Paul bermula dari petak pertama Clement Yeo, di petak yang kedua, petak yang ketiga Wong Ching Eng, petak yang keempat Brandon Lim, di petak yang ke-5 Datuk Ken Fu, di petak yang ke-6 Teo Kai Lin, petak yang ke-7 Tam Wei Han, petak yang ke-8 Kenneth Ko, petak ke-9 Patrick Su, petak yang ke-10 Tan Siu Chong, petak yang ke-11 A Shan Mugenaden, di petak yang ke-12 Goh Eng Peng, petak yang ke-13 Lin San Fo, petak yang ke-14 Ng Hong Leong, petak yang ke-15 Azim Ikwan Adnan, 16 Tan Seng Lok, petak yang ke-17 Goh Kian Sin, berdasarkan pada petak permulaan perlumbaan. Saya memperhatikan sekarang ini perlumbaan yang tadi sepatutnya telah pun bermula pada jam 2.45 petang, tapi telah pun dihentikan. Kita menantikan untuk mereka bersedia. Saya rasa semua petugas telah pun keluar dari kawasan Lita, bermakna perlumbaan yang akan dimulakan sebentar lagi. Nantikan arahan dari Ketua Marshal untuk mereka mulakan perlumbaan.
20 pusingan untuk baki perlumbaan kali ini. Tapi mereka akan melakukan satu pusingan kembali sebelum untuk memulakan perlumbaan. Tiga minit masa perlumbaan untuk mereka memulakan perlumbaan. Isyarat 1 minit akan dikeluarkan selepas ini, bermakna mereka akan bersedia kembali melakukan starting prosedur untuk perlumbaan. Satu pusingan setting lap dan kembali untuk memulakan perlumbaan. Kita mengharapkan kali ini permulaan yang baik, permulaan yang bersih. Cuma dalam perlumbaan, setiap pelumba yang akan menuju ke selekoh yang pertama. Dan kelebihan untuk pelumba yang berada di hadapan, keluar dari selekoh pertama di hadapan. Itu adalah kelebihan yang paling penting dalam mana-mana perlumbaan pun. Dan seperti juga perlumbaan yang kita sedang saksikan ini, dengan keadaan lita yang sempit dan pendek seperti ini, berada di hadapan sangat penting. Memintas agak sukar walaupun ada ruang untuk pelumba melakukannya, tapi untuk berada di hadapan, peluang yang paling baik yang pertama ketika memulakan perlumbaan, mereka boleh melompat ke hadapan untuk berada di lain-lain pelumba dan di lain-lain pelumba hadapan, kerana mereka melakukan status standing start, bukan rolling start. Jadi di situ peluang untuk mereka bergantung kepada jika mereka dapat memulakan perlumbaan dengan baik, dapat meluncur dengan sempurna ke hadapan seperti dilakukan tadi oleh Tam Wei Han yang agak baik bermula masuk dari bahagian dalam. Dia masuk dari bahagian dalam dan cuba untuk melepasi Brandon Paul untuk berada di hadapan menuju ke selekoh yang pertama. Itu adalah sangat utama dan dia bermula dari bahagian luar dari sebelah kanan dan dia masuk ke dalam untuk berada di sebelah kiri menuju ke selekoh yang pertama. Brandon Paul melakukan 1.17.935 sewaktu sesi kelayakan tadi yang menyaksikan bagaimana itu adalah catatan yang terbaik jauh meninggalkan Clement Yew. 0.7 saat, hampir 1 minit kalau dikirakan, 0.766 saat di hadapan Clement Yew. Tapi yang lebih penting lagi dalam perlumbaan adalah perkara yang lain, kerana dalam perlumbaan banyak faktor-faktor lain yang akan diambil kira, kerana pelumba di belakang yang berikan tekanan dan insiden-insiden yang berlaku dalam perlumbaan seperti yang berlaku tadi, semuanya ini memberikan masalah. Kita nombor 8 masuk ke dalam pit Clement Yew yang terlalu saksikan tadi di laluan pit yang disediakan di sebelah dalam. Sepatutnya kalau dalam perlumbaan biasa kita lihat pelumba akan terus masuk ke dalam pit, tapi pit mereka berada di belakang, jadi pit sementara disediakan di bahagian tepi untuk melakukan sebarang kerja untuk pit stop dilakukan di situ. Dan ini yang kita lihat di hentian pit sementara ini, pit stop yang dilakukan, dan dia akan memulakan perlumbaan dari laluan pit jika mereka dapat menyiapkan kereta pada kedudukan yang diperlukan. Mereka akan bermula sekarang, berikan tumpuan di lita sekarang ini. Sporting Class bermula sekarang dari belakang. Cuba anda untuk Wong Ching Eng masuk dan sekali lagi menuju ke selekoh yang pertama. Brandon Paul bertahan kedudukan di hadapan dengan nombor 5 Wong Ching Eng juga masuk ke dalam. Wong Ching Eng sekarang berada di hadapan Brandon Paul menuju ke selekoh pertama. Kali ini bersih, dia berjaya berada di hadapan. Kereta nombor 5 Wong Ching Eng berjaya untuk keluar di tempat yang pertama dengan Brandon Paul ketinggalan seterusnya di belakang kerana Brandon Lim berada di tempat yang kedua sekarang ini. Di hadapan masih lagi kereta nombor 5 Wong Ching Eng yang berjaya untuk berada di hadapan bahagian belakang. Brandon Paul terus ketinggalan di bahagian belakang sedikit. Dia turun di tempat yang keempat atau kelima di belakang. 1, 2, 3, 4, 5. Di tempat yang kelima, tempat yang ketiga adalah Dato' Ken Foo yang berada di tempat yang ketiga di belakangnya kereta
nombor 28 Kenneth Ko. Bermula dari petak ke-8, dia melompat ke hadapan. Satu permulaan yang terbaik oleh Kenneth Ko di awal perlombaan ini. 20 pusingan saja untuk perlombaan kali ini. Dan di bahagian hadapan, bagaimana Wong Ching Eng yang bermula dengan begitu baik, meluncur laju. Dia bermula dari petak yang ketiga dalam perlombaan. Pelanggaran antara kereta nombor 28 Kenneth Ko. Dan sekarang ada gap sedikit saja antara 1 dan 2. Brandon yang berada di hadapan tadi adalah Wong Ching Eng, dan Brandon ketinggalan di belakang sekarang ini. Brandon di belakang, di hadapan Wong Ching Eng, di belakangnya Brandon Lim di tempat yang kedua. Satu pusingan telah pun tamat. Wong Ching Eng, Brandon Lim, Kenneth Ko tempat yang ketiga. Diberikan tekanan oleh Dato' Ken Fu di belakang 22. Baru ada Brandon Paul. Brandon Paul yang bermula dengan baik pada perlombaan yang pertama. Baik saya masukkan kerana dia telah pun dicabar pada ketika itu, tapi dia berjaya menampas kembali kedudukan. Tapi ketika perlombaan ini sambung semula ini, dia ketinggalan di belakang sedikit. Ada gap lebih kurang 4 saat. Brandon Paul ketinggalan di belakang pendahulu Wong Ching Eng nombor 5. Dan di bahagian dalam dia cuba masuk, dia ruang untuk memintas yang saya katakan tadi, tapi dia dapat ditutup oleh Dato' Ken Fu di hadapan 28. Macam ada sedikit masalah berkata Kenneth Ko kalau kita lihat, tapi masih lagi meneruskan perlombaan. Di hadapan 0.5 saat di hadapan kereta nombor 5 sekarang ini. Dan 22 juga masuk bahagian dalam. Peluang untuk dia masuk cantik bagaimana kali ini. Lepas Brandon Paul, lepas untuk dia naik ke hadapan. Bagi kedudukan, dia akan cuba untuk mengejar pelumba-pelumba di hadapan yang sekarang ini. 19 pusingan masa yang pusingan perlumbaan yang masih ada untuk mereka. Digunakan 1, 2, 3, 4. Brandon Paul tempat yang keempat. Seterusnya Dato' Ken Fu yang akan diberikan tentangan oleh Brandon Paul. Sementara di belakang juga ada agak rapat sedikit kedudukan antara dua pelumba. Kurang dari 1 saat antara kereta nombor 93 Tan Sen Chong, Sam Gunaden di tempat yang ke-8 dan Patrick Su kereta nombor 20. Tapi di bahagian hadapan masih lagi kereta nombor 5 yang mendahului Wong Ching Eng yang berada di tempat yang pertama. Belakang Brandon Lim 86, ada 1 saat gap. Ini adalah satu gap yang walaupun sedikit ruang yang ada, tapi masih lagi belum selamat untuk Wong Ching Eng untuk dia berada selesa di hadapan kerana pada jarak yang masih lagi boleh dikejar. Cuma mungkin tengok pada kelajuan lakukan Wong Ching Eng 1:26.20 pada pusingan yang lakukan terpantas di litar sekarang ini. Catatan terpantas milik Wong Ching Eng itu setakat ini 1:20.884. Dia di hadapan, dia ada satu ruang yang agak clear di hadapannya untuk dia mencatat masa yang pantas. Di belakang Brandon Lim, Kenneth Ko tempat yang ketiga kekal kedudukan. Dato' Ken Fu tempat yang keempat. 5 Brandon Paul. Brandon Paul sekarang berikan tekanan kepada Dato' Ken Fu sekarang ini. Ini satu peluang. Inilah kawasan selekor yang kelima dan selekor yang pertama. Lawan lurus, seterusnya ke selekor pertama. Jadi apa yang kita lihat oleh sekarang ni lakukan oleh Brandon Paul, mengikuti rapat saja Dato' Ken Fu untuk mendapatkan tindakan untuk dia berada di hadapan. Tapi Dato' Ken Fu tahankan racing line yang begitu baik sekali di hadapan mereka. Kenneth Ko yang ada bahagian hadapan keretanya yang jatuh sedikit, mungkin itu akan mengganggu Kenneth Ko dalam perlumbaan. Kerana perhatikan sudah perlu mulai rapat kedudukan nombor 10, kereta nombor 10 dengan kereta di hadapannya Kenneth Ko. Itu 1-2, kemudian 3-1-2 rapat sedikit, 2-3 ada jarak 2.8, 3.4, 4.5 saat di belakang. Itu adalah kereta nombor 28 Kenneth Ko. Dan sekarang ini Brandon Paul mula untuk masuk, cuba bagi masuk bagian dalam, kerana Brandon berjaya untuk melepaskan diri di selekor yang pertama sekarang ini. Brandon Paul
naik di tempat yang keempat. Kereta nombor 22 di hadapan kereta nombor 10 sekarang ni. Di hadapannya Kenneth Ko. Seterusnya akan dikejar oleh Brandon Paul. Pelumba yang melakukan masa yang begitu baik pada sesi kelakar dalam perlumbaan tadi. Dia ketinggalan di awal perlumbaan. Sekarang mengejar kereta di hadapan Kenneth Ko. Di belakang Kenneth Ko adalah Datuk Ken Fu. Dan selepas itu ada Teo Kailin di belakang tempat yang ke-6. Jarak di antara pelumba sekarang ini. Gap 16 pusingan lagi. Masih ada masa untuk mereka lakukan. 1/1 antara Wong Ching Ik dengan Brandon Lim. 3/4 di antara Brandon Lim dan Kenneth Ko. Cuma Kenneth Ko, kalau kita saksikan catatan masa lakukan 1:21.434 saat berbanding dengan Brandon Paul 1:20.513 yang terbaik. Di belakang saja persaingan. Tempat ketiga, tempat yang keempat. 1-2 ini ada gap sedikit. Gap yang agak selesa untuk Wong Ching Ik. Dia cari di mana persaingan. Persaingan sekarang tempat yang ketiga dan tempat yang keempat. Di antara kereta nombor 28 dan kereta nombor 22. Kereta nombor 1 kekal di hadapan. Sekarang tenang. Kedudukan dia ada 1.2 saat kelebihan di hadapan Brandon Lim. Cuma di bahagian belakang tu, di bahagian belakang 3 dan 4 yang kita akan lihat. Di tempat 3, tempat yang keempat yang sedang bersaing. 1 dan 2. Ada pelanggaran satu lagi sekarang ini. Jadi kata nombor 99 Goh Eng Peng. 15 pusingan lagi akan dilangsungkan perlumbaan, tapi kemalangan yang melibatkan kereta nombor 99. Safety car akan dibawa masuk sekarang. Safety car akan dibawa masuk dan berdasarkan pada kedudukan, ini kereta nombor 66 Lim San Fo. Pusingan lagi yang akan tamat berdasarkan pada apa yang saya lihat sekarang ni. Safety car kuning yang dikibarkan kerana kemalangan di hadapan agak berbahaya sedikit. Posisi kereta nombor 99 Goh Eng Peng yang telah pun akan terkeluar dari perlumbaan, dan sekarang ini mereka akan mengeluarkan kereta untuk memastikan keretanya berada pada kedudukan yang agak baik untuk selamat untuk perlumbaan diteruskan. Jika sekarang dibawa masuk dengan baki perlumbaan 14, pusingan perlumbaan lagi akan ditamatkan. Ini adalah kelebihan bagi pelumba yang ketinggalan sedikit, dan untuk mereka berada di mengikuti rapat kereta di hadapan, dan pelumba yang di hadapan seperti Wong Ching Ik sudah pasti ini adalah satu yang sedang berkira apa strategi yang akan dilakukan ketika safety car masuk nanti, dan untuk perlumbaan teruskan, dia sebagai pendahulu dia akan mengemudikan permulaan selepas itu untuk memastikan terus berada di hadapan. Dan safety car akan keluar sekarang ini. Jadi safety car akan masuk, akan masuk sekarang pada pusingan ini. Untuk perlumbaan diteruskan, dan selepas safety car masuk semula ke pit, di mana selepas itu semua kereta akan melalui dekoh yang terakhir, dan Wong Ching Ik akan merajui perlumbaan untuk mereka sampai ke start finish line, memulakan kembali perlumbaan yang sedang kita saksikan ini. Masa 30 minit saja yang diberikan untuk perlumbaan. Dan 4
14 minit lagi. Kerana berdasarkan pada peraturan perlumbaan 22 pusingan atau 30 minit masa yang diberikan untuk perlumbaan. Safety car yang berada di hadapan akan masuk pada pusingan ini untuk mereka meneruskan perlumbaan. Saya akan melihat di mana kereta 22, kereta 22 dan juga kereta 28 di hadapan yang bersaing rapat tadi sewaktu sebelum safety car dibawa masuk. Itu adalah perebutan untuk tempat yang ketiga. Pusingan lagi pagi perlumbaan. Yang nama safety car akan masuk sekarang bagi mereka mulakan perlumbaan. Masih lagi safety car berada meneruskan, kerana tadi kalau arahan diberikan yang saya terima, yang saya lihat adalah safety car akan masuk pada pusingan ini, tapi kemungkinan untuk masih lagi belum kerja-kerja pembersihan Dita untuk memastikan keadaan Dita selamat terlebih dahulu. Itu yang paling penting sekali dalam perlumbaan. Jadi safety car masih lagi berada di hadapan. Masih lagi berada di hadapan untuk memastikan segalanya telah pun selesai kerja-kerja pemulihan Dita dah kembali berada pada keadaan yang selamat untuk pelumba meneruskan perlumbaan. Wong Ching Ik di tempat yang pertama, Brandon Lim tempat yang kedua, Kenneth Ko tempat yang ketiga, Brandon Paul tempat yang keempat, Dato' Ken Fu tempat yang kelima, 6 Teo Kailin tempat yang ketujuh, Shan Mugenaden 8, Tan Siu Chong 9, Patrick Su 10, Go Kian Sin 11, Eng Hon Leong 12, Azim Izwan Adnan 13, Tan Seng Lok 14, Clement Yo di 15, Lim Sang Fo 16, Go Beng Eng. Dan berdasarkan pada ini senarai pelumba, tapi yang kita ketahui dalam perlumbaan ini telah pun melakukan kemalangan. Mungkin kata 28 dan benda yang sangkut sikit tayar hadapan belah kanan. Safety car dibawa masuk pada pusingan ini. Sekali lagi arahan yang saya lihat, safety car akan dibawa masuk pada pusingan ini. Dan mereka di lap yang ke-8 sekarang. 11 minit akan tamat dalam perlumbaan. Safety car yang akan dibawa masuk, yang akan masuk semula, bermakna perlumbaan akan diteruskan kembali. Mereka akan kembali berlumba. Pulang bagaimana pelumba di hadapan nombor 5 Wong Chin Ik untuk dia menterajui menuju ke terus memecut saja. Dia terus memecut di hadapan dan di belakang Brandon Lim mengikori sekarang ini. Mereka menuju ke selekor yang pertama. Sekali lagi di belakang Kenneth yang cuba memberikan tekanan kepada kereta 86 di hadapan Brandon Lim. Di tempat yang pertama Wong Chin Ik masih lagi tahan kedudukan, tapi sekarang dia perhatikan nombor 28 dia cuba masuk dari kiri ke kanan dan di bahagian luar. Dia berjaya masuk di bahagian luar, berjaya untuk melepasi Brandon Lim. Kenneth Ko naik tempat yang kedua. Dari bahagian luar dia masuk memintasi Brandon Lim. Kenneth Ko tempat yang kedua sekarang ini, tapi Brandon Lim akan cuba merampas kembali kedudukan. Selekor yang kedua agak sempit sedikit untuk dia memintas. Dia akan cuba di selekor yang kelima nanti. Peluang di situ dengan menanti di belakang ada Brandon Paul, kereta nombor 22 yang melihat apa yang berlaku di hadapan untuk dia mencuri peluang untuk merampas kedudukan di hadapan. Sementara Wong Chin Ik masih lagi tahankan kedudukan. Jarak di hadapan tidak begitu jauh, 0.8 saat di antara kedua-dua pelumba ini. Kenneth Ko yang berjaya naik tempat yang kedua. Pas pusingan lagi perlumbaan akan diteruskan di hadapan. Tidak berubah kedudukan, cuma 28 tempat yang kedua sekarang ini. Brandon Paul memberikan tekanan kepada Brandon Lim di hadapannya untuk perebutan tempat yang ketiga. Antara Kenneth Ko yang cantik ketika perlumbaan yang
bersambung semula tadi. Dia berjaya merampas kedudukan. Dan sekarang ini Brandon Paul pula kiri dan kanan cuba zigzag untuk masuk di bahagian dalam. Memuncul laju tapi akan ditutup oleh Brandon Lim menuju ke sektor yang pertama. Brandon Paul cuba masuk juga. Brandon Lim dari bahagian dalam, dari Brandon Lim ke tepi sedikit. Brandon Paul masuk di bahagian dalam untuk melepasi tempat yang ketiga. Dan itu membolehkan juga Dato' Ken Foo untuk melepasi Brandon Lim ketika di insiden selekor yang pertama tadi. Brandon Paul yang masuk dari bahagian dalam. Tadi dia pula sekarang ni belum satu lomba perasaan lomba 17 yang cukup tahankan kedudukan. Sekarang ini cuba masuk Brandon Paul yang kita saksikan. Ini tadi yang kita saksikan tadi. Apa yang berlaku tadi sebenarnya, replay apa yang berlaku di antara kereta nombor 69 overtaking 93 sekarang ni di dalam under investigation kerana overtaking sewaktu safety car. Kereta 69 yang meminta kita 93, sementara kereta nombor ini yang nombor 55 Hong Leong dengan kereta nombor 8 Clement Yo. Tapi di hadapan sekarang kekal Wong Jing Ek, Kenneth Goh, Brandon Paul, Dato' Ken Foo tempat yang keempat. Brandon Lim turun di tempat yang keenam. Bagi Brandon Paul sekarang, dia akan cuba untuk lari ke depan mengejar Kenneth Goh di tempat yang kedua. Gap telah pun mula ada antara dirinya dengan Dato' Ken yang berada di belakang di tempat yang keempat. Ini dia kereta nombor 22 Brandon Paul. Jadi sekali lagi kereta nombor 69 yang melintas kereta 93 sewaktu dalam kedudukan keadaan safety car berada di Lita. Drive through penalti untuk kereta nombor 69. Drive through penalti untuk kereta 69. Itu adalah A. Shanmugaratnam. Antara 9 pusingan lagi perlumbaan akan ditamatkan. Kita arahan diberikan pada A. Shanmugaratnam untuk drive through penalti kerana memintas Tan Siu Chong dalam keadaan safety car berada di Lita tadi. Tapi sekarang 86 yang cuba masuk dalam hadapan Brandon Lim. Brandon Lim yang cuba untuk memintas Teo Kai Lin, tapi Teo Kai Lin daya menutup ruang. Racing line yang dijaga oleh Teo Kai Lin tidak membenarkan di belakang Brandon Lim untuk melepasinya. Sementara di hadapan Brandon Paul sekarang 2.7 saat di belakang Kenneth Goh 2.8 saat di belakang Wong Jing Ek. Agak selesa kedudukan pendahulu sekarang ini berada di hadapan. Berdasarkan pusingan, 8 pusingan lagi untuk tamat perlumbaan dengan gap yang agak selesa untuk Wong Jing Ek. Sekarang ini dia berada 2.8 saat di hadapan Kenneth Goh. Ini kita lihat, ini adalah gap, tapi di belakangnya saya rasa antara Kenneth Goh dan Brandon Paul, terutama ketika dalam lurus, Brandon Paul akan cuba untuk mendapatkan kelebihan. Kita nombor 22 1.5 saat sekarang dia berada di belakang Kenneth Goh. Tadi 2.2 saat, sekarang 1.5 saat saja. Ada kelebihan sedikit. Brandon Paul akan cuba untuk mengejar Kenneth Goh. Kereta tempat yang kedua dan tempat yang ketiga sekarang, kereta 28 dan 22. Sementara ni kereta Dato' Ken yang agak perlahan di Lita sekarang mungkin memiliki masalah. Kereta 17 Teo Kai Lin
teruskan perlumbaan melepasi Dato' Ken tadi. Ini kedudukannya sekarang dalam perlumbaan. Wong Chin Ek berada di tempat yang pertama. Sekarang 3.4 saat di hadapan Kenneth Ko. Tapi di belakang Brandon Paul yang cuba mengejar sekarang ini. Kita berikan tumpuan di bahagian hadapan ini kerana kereta tempat kedua dan tempat yang ketiga. Kereta Kenneth Ko yang ada boleh tersangkut sedikit di tayap di bahagian sebelah kanan hadapan keretanya, tapi tidak memberikan sembarang kesan kerana dia berada di tempat yang kedua. Dan sekarang Brandon Paul mulai rapat kurang dari 1 saat berada di belakang Kenneth. Dia akan cuba untuk selamatkan perlumbaan. Perlumbaan yang sekarang ini akan dikira mengikut masa. Jadi checkered flag akan dikibarkan berdasarkan catatan masa, bermakna 30 minit masa. Yang tinggal 3 minit lagi. Kalau pusingan, kita tadi ada baki 6 pusingan lagi. Tapi sekarang dah berikan dan tepuan peluang untuk Brandon Paul. Dia perlu cepat kerana 3 minit lagi perlumbaan akan tamat dan untuk memintas pelumba di hadapannya. Brandon Paul, peluang terbaik di selekor yang kelima. Di sini peluang terbaik untuk dia berikan tekanan kepada Kenneth untuk dia melakukan kesilapan, tapi Kenneth dia masih lagi kekal di hadapan, mempertahankan kedudukan. Dan selekor pertama juga adalah kedudukan yang baik untuk pelumba memintas, dan satu lagi peluang untuk Brandon Paul lakukan. Dan ini menuju ke selekor yang pertama ini. Penjutan yang perlu dilakukan oleh Brandon Paul untuk mendapatkan kelebihan anjakan. Sekarang berada di bahagian belakang betul-betul. Cuba masuk di bahagian dalam sekarang ini di selekor yang pertama bagaimana. Tapi berjaya ditutup dengan begitu baik oleh Kenneth. Dia menutup ruang, tidak membenarkan. Dan sekarang ni apa yang perlu dilakukan oleh Kenneth adalah bertahan daripada serangan dilakukan oleh Brandon Paul sekarang ini tempat yang ketiga. Sementara di hadapan Wong Chin Ek agak selesa 3 saat di hadapan kedua-dua pelumba ini. Kita ada kurang dari 2 minit akan tamat dalam perlumbaan. Brandon Paul akan cuba sekali lagi di selekor yang kelima. Situ peluang terbaik untuk dia lakukan, dan selepas itu kerana ada kurang dari 2 minit bermakna dia ada satu peluang lagi menuju ke selekor yang pertama nanti. Di situ peluang terbaik untuk dia lakukan. Ini adalah tempat yang terbaik, tapi Kenneth angkat kedudukan dengan sempurna. Racing line yang terbaik tidak membenarkan Brandon Paul untuk masuk. Harapan Wong Chin Ek sampai di selekor menuju di selekor terakhir menuju ke racing line, dan ini peluang terakhir saya kira untuk Brandon Paul masuk memintas selekor yang pertama ini. Mengikori belakang, tapi belum ada cukup anjakan untuk dia masuk di bahagian dalam. Kenneth tahankan kedudukan. Selekor yang kedua agak sempit. Selamat untuk Kenneth tadi Brandon Paul. Begitu juga 3 dan 4, tapi 5 nanti peluang yang ada jika Brandon Paul perlu untuk mengikuti rapat pelumba di hadapan dan memaksa untuk kesilapan, tapi Kenneth menutup ruang. Tidak membenarkan Brandon Paul untuk masuk melepasinya, dan di hadapan ini adalah last lap pusingan yang terakhir untuk pelumba, dan jika semakin perlahan pula Wong Chin Ek di hadapan. Kereta tempat yang pertama semakin perlahan. Ya, drama di penghujung perlumbaan ini. Kereta nombor 5 semakin perlahan. Kenneth Ko dan Brandon Paul rapat sekarang ini kerana mungkin dia ada. Tadi kita lihat di selesa ke depan dengan 3 saat, tapi semakin perlahan pula dan pelanggan 2 kereta di hadapan Brandon Paul. Mereka menuju ke finishing line. 3 kereta side by side ke hadapan sekarang ini. Brandon Paul akan cuba masuk bahagian dalam. Kereta nombor 22 cuba masuk di bahagian dalam. Di selekor yang kelima dan menuju ke checkered flag di hadapan tempat yang pertama. Selamat kereta nombor 5. Wong Chin Ek berjaya menangi pelumbaan dengan Brandon Paul. Akhirnya berjaya merampas tempat yang kedua. Selepas sekian lama dia berada di belakang Kenneth Ko. Kenneth terpaksa berpuas hati di tempat yang ketiga. 3 kedudukan utama dengan Wong Chin Ek tempat yang pertama. Brandon Paul walaupun di penghujung tadi kita lihat dia agak perlahan sedikit. Di tempat yang kedua adalah Brandon Paul.
pelumba yang memulakan perlumbaan dari petak utama dan Kenneth Ko di tempat yang ketiga dalam perlumbaan. Tempat yang keempat kereta nombor 17 Tio Kailin, tempat yang kelima Brandon Lim, tempat yang keenam Tan Siu Chong, kereta nombor 93, 7 kereta nombor 20 Frederick Su, 8 kereta nombor 8 Clement Yo, 9 kereta nombor 55 Eng Hong Leong, 10 kereta nombor 3 Go Kian Sin, 11 kereta nombor 45 Azim Ikhwan Adnan, 12 kereta nombor 31 Tan Seng Lok, 13 kereta nombor 69 A Shan Gunaden, dan 14 Lim San Fo. Tamat perlumbaan yang pertama pada hari ini untuk Toyota Gazoo Racing Festival di Medini Iskandar Putri di Lita sementara yang dibina untuk perlumbaan yang pertama dalam kategori kelas sporting. Menyaksikan Wong Chin Ik berjaya memenangi perlumbaan dengan Brandon Paul di tempat yang kedua. Permulaan yang ini apa yang kita lihat tadi di penghujung perlumbaan, Wong Chin Ik berada 3 saat di hadapan, tapi selepas itu dia seakan kehilangan kuasa kalau kita lihat, tapi kembali memucut laju dan menuju ke sektor terakhir, dan ketika itu Brandon Paul berjaya merampas lukam dari Kenneth untuk naik tempat yang kedua. 1, 2 dan 3 perbezaan yang 0.6 saat sahaja antara Brandon Paul dan Wong Chin Ik, keputusan perlumbaan yang kita saksikan tadi. Selepas ini kita ada 2 lagi perlumbaan. Ini keputusan terlebih dahulu. Keputusan kita saksikan Wong Chin Ik tempat yang pertama, Brandon Paul tempat yang kedua, Kenneth Ko tempat yang ketiga, Tio Kailin 4, 5 Brandon Lim, 6 Tan Siu Chong, 7 Frederick Su, 8 Clement Yo, 9 Eng Hon Leong, 10 Go Kian Sin, 11 Azim Ikhwan Adnan, 12 Tan Sen Lok, 13 Lin San Fo, dan pelumba yang ketinggalan di bahagian belakang Shan Gunaden, Dato' Ken Fu, Go Eng Peng dan DNF Tam Wei Han. 17 pelumba yang mulakan perlumbaan pada hari ini. Selepas ini kita akan saksikan pula dalam kelas promosional dan juga kelas super sporting yang akan berlangsung perlumbaan yang ketiga, perlumbaan terakhir pada hari ini.